Bolehkah ahli parlimen memegang jawatan berpendapatan? Ahli Parlimen Barisan Nasional Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysia International Shipping Corporation Berhad MISC berkuat kuasa serta-merta. Beliau dilantik sebagai Pengerusi MISC bagi mengganti Datuk Abdul Halim Muhyiddin. Bagaimanapun, Abdul Halim Muhyiddin kekal sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif syarikat itu, kata MISC dalam kenyataan kemarin. MISC merupakan syarikat penyelesaian dan perkhidmatan berkaitan tenaga, adalah anak syarikat Petronas, menerusi pegangan ekuiti berjumlah 57.56%. Saham MISC turun 7 sen atau 0.84% untuk ditutup pada RM8.23 kemarin dengan permodalan pasaran sebanyak RM36.74 bilion. Tidak diketahui sama ada ini penanda awal nasib yang akan menimpa MISC setelah diterajui oleh ahli politik. Sebuah portal online Malaysia, Deadline, menyebut pengerusi UMNO itu dikatakan bakal menikmati pendapatan tahunan melebihi RM278,000. Ini berdasarkan rekod dalam laporan tahunan MISC 2019 bahawa pendapatan tahunan Abdul Halim termasuk alaun mesyuarat mencecah RM278,500 setahun. Pada 12 Mei lalu, Kerajaan Tebuk Atap yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik bekas Menteri Pendidikan Datuk Sri Mazir Khalid sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad atau TNB. Tahun lepas, Pengerusi TNB menerima bayaran alaun dan lain-lain berjumlah RM876,790.57 setahun. Jadi pendapatan Mazir setahun akan mencecah RM1 juta, kata Ahli Parlimen Keadilan Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Mazir dilanda kontroversi apabila terbabit dengan kes pembekalan sistem solar hybrid kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Mazir adalah saksi pendakwaan ke atas Datin Sri Rosmah Mansor yang menghadapi 3 tuduhan meminta dan menerima rasuah daripada Jepak Holdings sebagai pertukaran mendapatkan kontrak daripada Kementerian Pendidikan. Peguam Utama Pembelaan Jagjit Singh menuduh Mazir mendapat manfaat daripada tuduhan rasuah terhadap Jepak. Persoalan yang wajar diambil perhatian sekarang ialah layakkah ahli parlimen memegang jawatan lain yang berpendapatan seiring dengan jawatan hakikinya sebagai ahli legislatif. Perkara 48 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Perlembagaan Persekutuan mengenai kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen memperuntukkan. Tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Bukankah jawatan-jawatan JLC ini disalut kemewahan dengan pendapatan yang besar? Justru apakah alasan yang melayakkan mereka untuk terus memegang jawatan sebagai ahli parlimen? Alangkah sedihnya tatkala negara masih berhadapan dengan wabak COVID-19 dan bakal menerima natijah pasca wabak iaitu kemungkinan kehilangan hampir 1 juta pekerjaan. Ahli parlimen berenak-enak merembat lebih daripada satu jawatan yang mendapat bayaran lumayan. Sedangkan persoalan apakah kelayakan dari segi profesional bagi para ahli parlimen kerajaan Tebuk Atap ini untuk memegang jawatan tertinggi JLC itu belum terjawab. Setakat itukah strategi yang mereka ada untuk menyelamatkan Malaysia? Kemana perginya konsep negara pemerintahan teknokrat yang begitu gah dicanang oleh PAS semasa kempen pilihan raya umum ke-14 lalu? Bagai tikus jatuh ke beras, membisu semua macai dan walaun yang dahulu terpekik terlolong. Kononnya Kerajaan Pakatan Harapan memberi jawatan JLC kepada ahli politik. Kini kenapa kalian diam? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.